Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita teruskan pengajian kita surah Quraisy, surah yang ke 106, muka surat 602. Muka surat 602, surah yang ke 106, Quraisy ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 4 ayat, tak banyak ayat, cuma 4 ayat. Surah mengenai satu keturunan, maknanya ahli ulama mengatakan, tafsir mengatakan Bani Quraisy. Bani Quraisy ini seperti mana yang kita sedia maklum, dalam hadis Muslim, dalam hadis Ahmad, banyak hadis yang sahih mengatakan Bani Quraisy ini ialah satu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, kepada anak cucu cici dia kepada Kinanah, daripada Kinanah pergi kepada Bani Hashim, daripada Bani Hashim putera-puteri dia terus kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana jelas Quraisy ini daripada keturunan Nabi Allah Ismail kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi special dalam Al-Quran, Allah bertitah khusus untuk ceritakan bab Bani Quraisy. Ayat yang sebelum ini, surah yang sebelum ini kita dah tengok. Surah apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil, kalau kita masih ingat lagi, surah mengenai pasukan bergajah. Pasukan bergajah, di mana kesinambungan dengan surah yang kita nak baca malam ini ialah kisah mengenai cinta pada dunia. Golongan-golongan yang menyintai dunia, maka mereka sanggup buat apa sahaja. Daripada Yaman, daripada tentera Abraha, dia nak suruh ekonomi Yaman maju, nak tunjuk pada Raja Habsyah yang dia berjaya mentadbir negeri Yaman, maka dia pun bertindak untuk membina Kaabah lain. Membina Kaabah lain kononnya supaya orang ramai-ramai datang. Bila orang tak datang, maka dia pun pergi nak menyerang Kaabah. Pasal tak boleh jadi dengan kalau Kaabah yang di Mekah tak ada orang, tak ada Kaabah runtuh, mesti orang lain pergi ke Kaabah tipuan dia di Yaman tersebut. Tapi kerana menyintai dunia supaya ekonomi berkembang maju, maka dia sanggup memusnahkan syiar, iaitu Ummah Allah Baitullah di Mekah. Demi menyintai dunia, dia sanggup memusnahkan syiar Islam, itu syiar Baitullah, rumah Allah di Mekah. Itu salah satu daripada contoh menyintai dunia. Jadi malam ini pun sambungan daripada surah Al-Fil, iaitu surah Quraisy. Setengah-setengah tafsir mengatakan surah Quraisy dengan surah Al-Fil ini surah yang sama. Sebab tu ada satu riwayat daripada Sayyidina Umar, dia ada solat, dia tak baca bismillah dalam dia baca surah Al-Fil, lepas tu diikuti oleh surah Quraisy, dia tak baca bismillah tengah-tengah tu, maka dia andaikan sama. Pasal sambungan, dia meletakkan sambungan. Tapi dalam Utsmani kita, Quran Utsmani kita, dia asing, surah yang berasingan. Dan itu
surah yang kita nak baca malam ini pun surah Quraisy ni pun mencerita benda bab yang sama, iaitu tazhib minan dunia. Bagaimana menyintai dunia. Tadi tentera Abraha sanggup memusnahkan syiar Islam, iaitu Baitullah. Tetapi Allah jaga. Allah jaga umat dia. Walaupun Abdul Muttalib keluar semua sekali ke bukit-bukit, tapi Allah menurunkan sekumpulan burung untuk memusnahkan tentera Abraha hingga habis semua sekali. Maka ini suatu sambungan dalam surah Quraisy. Maka Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat kepada kawasan Mekah, yang ni ada Baitullah. Kawasan tersebut Allah jaga rumah Allah. Jadi itu nikmat untuk orang Mekah. Sebenarnya sambungan nikmat yang Allah nak cerita dalam surah Quraisy malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Jadi surah Quraisy malam ini satu surah yang juga ceritakan tazhib minan dunia. Bagaimana nikmat yang Allah bagi kepada semua hamba-hamba dia. Allah bagi nikmat, maka adakah manusia bersyukur dengan Allah terhadap nikmat tersebut? Adakah manusia leka dengan nikmat yang Allah beri kepada dia? Allah bagi nikmat dari segi kebahagiaan, dari segi keselamatan, Allah bagi semua. Bagi selamat, bagi kemewahan. Tapi manusia, adakah manusia ingat segala nikmat tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dalam surah ini Allah nak ceritakan, wahai hamba, wahai orang Quraisy, sesungguhnya nikmat yang aku bagi kepada kamu, terutamanya nikmat kebahagiaan, makan minum, nikmat keamanan, yakni orang tak kacau kamu wahai orang Mekah. Kalau orang kacau pun aku selamatkan rumah aku wahai orang Mekah, wahai orang Quraisy. Maka sepatutnya bila tahu aku bagi nikmat kepada kamu, maka ingatlah sebelum aku pilih rasul di kalangan juga orang Quraisy, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kamu buat berhala-berhala di Mekah, di Kaabah kamu dirikan berhala-berhala, kamu sembah berhala-berhala tersebut. Tapi sekarang dengan aku lantik Nabi besar aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku utuskan Al-Quran untuk dibacakan oleh Nabi aku kepada kamu semua. Maka aku kenalkan diri aku supaya kamu taat dengan aku, kamu beribadah dengan aku. Kamu hanya aku saja yang kamu ada hajat minta dengan aku, ada masalah saja minta dengan aku, pasal Nabi kamu daripada keturunan kamu telah baca ayat-ayat kami kepada kamu tentang akidah dan tentang amalan-amalan. Jadi wahai hamba, dalam kitab kami, dalam kitab Al-Quran kami ini, kami cerita, kami bagi kebahagiaan kepada kamu, kami bagi kekayaan kepada kamu, kami bagi keamanan kepada kamu. Maka beribadatlah kepada kami, serulah kepada kami sahaja bila ada masalah, dan bila ada hajat minta dengan kami sahaja. Ini intipati surah yang kita nak belajar malam ini, yakni Allah nak pesan, Allah nak tegur kita. Bila Allah bagi nikmat pada kita, bila Allah bagi bahagia kepada kita, maka jangan kita lalai leka untuk mengenang jasa Allah tersebut dengan cara taat dengan dia, yakni ikut segala suruhan dia, tinggal segala larangan dia, dan beramal seperti mana yang dia ditunjukkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mukadimah dia tentang intipati surah yang kita nak belajar ini malam ini, iaitu nikmat yang Allah beri kepada orang Arab Mekah. Untuk kita pembaca Al-Quran pun, kita tengok apa ibrah yang kita boleh dapat daripada benda macam ini. Kalau kita baca seperti lalu tadi lah, kita baca li'ila fi Quraisy, telah kebiasaan orang-orang Arab Quraisy ini ila fihim rihlata syita'i wa saif, kebiasaan mereka berpergian, rihlah, musafir di musim sejuk dan di musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka adalah mereka sembah Tuhan Kaabah ini. Allazi at'amahum min ju', dan Tuhan mana? Tuhan yang memberi mereka min ju',
mengenyangkan mereka, memberi makanan kepada mereka, memberi makan minum, wa amanahum min khauf, dan aman mereka daripada segala ketakutan. Allah cerita ayat terakhir sekali itu, ayat terakhir merupakan intipati dia. Allah lah sebenarnya yang memberi makan minum, memberi rezeki. Allah kata aku yang bagi, dan memberi kamu keamanan daripada ketakutan pun aku bagi juga. Wahai hamba, kenapa kamu tak kenal aku? Kenapa kamu tak balas jasa aku? Itu dia punya. Jadi kalau kita baca benda ni tak faham, tak nampak tak? Bila kita hurai, bila kita bertalaki, baca berdasarkan ahli kitab-kitab tafsir, baru kita faham sebenarnya apa tujuan sebenarnya yang kita ceritakan tadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, kita minum kopi tu. Suara pun dah nak habis dah. Minum kopi apa? Kopi 434 kan? Kopi gantang. Kopi 434 lah ni. Kopi muar. Bukan iklan ni. Kopi muar 434. Bismillah. Kita baca. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila kebiasaannya. Kerana li itu kerana kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaan Quraisy, orang-orang Arab Quraisy ini, orang-orang Arab Mekah ini, kebiasaan bagi dia. Di zaman Nabi besar kita dilahirkan, ada pendapat mengatakan lebih kurang 5,000 penduduk kota Mekah itu. 5,000 itu majoriti dia orang-orang Arab Quraisy. Yang ada sikit-sikit minoriti, keturunan-keturunan orang luar yang pendatang-pendatang yang menetap di tanah Mekah. Tapi yang keseluruhan ni mereka tu lebih kurang 5,000 orang. 5,000 orang saja penduduk ketika itu, zaman Nabi, masa Nabi dilahirkan. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy ini, kebiasaannya, Allah buat ayat kebiasaannya. Kenapa? Apa dia? Kebiasaan dia. Pasal di situ, di Arab Mekah ini, sebagaimana yang kita tahu, tanah gersang. Tanah tak ada apa-apa hasil. Tak? Kita pergi di Mekah, kita tengok. Tak? Apa hasil? Nak buat pertanian yang padang pasir, yang tak ada air, pokok-pokok buah-buahan pun tak boleh hidup. Nak harap yang lain tak ada apa pun. Tapi bagaimana cara Allah selamatkan penduduk Arab Mekah ini? Pasal apa Allah selamatkan? Pasal di situ ada satu rumah dia, Baitullah. Ada rumah Allah. Maka Allah akan jaga. Allah jaga pun ada asbab juga, pasal doa Nabi kesayangan Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan tengok dulu. Sebelum kita baca, tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim berdoa supaya Mekah ini maju. Bagaimana ada hasil kat Mekah. Bagaimana penduduk Mekah ini dapat nikmat. Tuan-tuan pun buka muka surat 19. Bismillah. Muka surat 19 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Allah Ibrahim. Tengok Nabi Allah Ibrahim berdoa lah. Nabi berdoa apa benda? Rabbi ja'al haza, Tuhanku, ya Tuhanku, Rabbi penjagaku, aj'al hadza, jadikanlah ini baladan, ini negeri. Ini Mekah lah. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, jadikan negeri Mekah ini aminan, yang aman. Yang aman, selamat, tak takut. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, orang Mekah ini bila dia musafir, dia bila riahlah keluar daripada kota Mekah untuk berniaga di Syam dan di Yaman, orang tak kacau dia. Ini special orang Arab Quraisy ini. Special dia, orang tak kacau dia. Orang ada kesian belas, orang sayang dengan orang Arab. Maka dia mengembara ke mana-mana pun, kalau orang lain bermusafir, orang lain akan colek dia, orang lain akan curi harta dia. Tapi orang Arab Quraisy ini selamat, tak ada. Pergilah mana-mana tempat pun, tak ada orang nak kacau dia. Kenapa? Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Pasal dia jaga kota Mekah. Dia jaga Baitullah. Dia jaga rumah Allah ketika itu. Maka Allah jagakan. Kenapa jaga? Allah kabulkan doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbi ja'al haza baladan, jadikanlah ini negeri aminan, yang aman, tak takut. Pergi ke mana pun selamat di kota Mekah ini. Tempat kita ini, selipar rumah pun orang curi. Dah gitu macam tu, motor ke kereta ke, pencuri banyak sekali. Tapi di Mekah, usaha ke tempat dia, dia berjalan keluar pun orang lain tak
curi barang-barang perniagaan dia. Aminan. Lepas tu warazuq, dan berikan rezeki. Walaupun kering kontang, walaupun tak ada apa hasil, berikan rezeki. Ahlahu, kepada penduduknya, yakni kepada Arab Quraisy ini, beri rezeki kepada ahli-ahli orang Arab Quraisy ini, minas samarati, daripada buah-buahan. Walaupun tak ada buah-buahan, Cina pergi hantar buah apple dah. Orang putih hantar buah apple, buah anggur, semua ada. Pasal apa? Negara-negara lain hantar di Mekah untuk diperdagangkan. Jadi dengan sebab walaupun dia tak ada hasil, tapi negeri-negeri lain kesian belah sayang dengan Mekah ini untuk perniagaan, mereka hantar hasil nak berniaga buah-buahan tersebut. Hantar ahli minas samarati man amana minhum, dari orang-orang di antara mereka billahi wal yaumil akhir, dan di antara mereka pada hari-hari akhirat, pada mereka beriman pada hari akhirat. Nampak Allah bagi doa Nabi Allah Ibrahim pada penduduk Mekah ini. Wala bagaimanapun, qala wa man kafara fa ummati'uhu, qala wa man kafara fa ummati'uhu qalila, wala bagaimanapun aku beri kesenangan ini sementara sedikit ini, thumma adtaruhu ila azabin nar. Orang-orang yang kafir, orang-orang bukan Islam pun aku bagi juga, tapi aku bagi nikmat dia, tak bersyukur dengan aku akan balas dia dengan api neraka jahanam bila pergi ke hari akhirat nanti. Jelas di sini doa Nabi Allah Ibrahim ketika mana? Ketika Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah. Tuan-tuan semua tahu, bila Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar, bila Hajar nak bersalin, berbadan dua, Sarah telah tak suka dengan dia, maka disuruh keluar pada rumah dia, maka dibawa isteri muda ini pergi ke Mekah. Allah perkatakan pergi ke Mekah di sini. Ketika itu tak ada apa-apa hasil, duduk di hanya pokok pada pasir, pokok taman saja. Maka di situlah Nabi Allah Ibrahim tinggalkan isteri dia ini, maka lahirlah Nabi Allah Ismail. Ketika dia berdoa pasal dia buat Baitullah, ketika itu dia ada makam Ibrahim, makam tempat tapak kaki Nabi Allah Ibrahim itu, makam Ibrahim. Maka dia bina Kaabah bersama Nabi Allah Ismail. Itu Baitullah, rumah Allah, itu sejarah dia. Maka daripada situlah ratusan ribuan tahun hingga keturunan dia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah makbulkan doa Nabi Allah Ibrahim dengan memberi keamanan dan memberi kemewahan kepada orang Quraisy ini. Itu Maka di sini ayat tadi, liila fi Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy ini bagaimana kemewahan kenikmatan dia. Allah cerita bagaimana Allah buka peluang. Bukan hebatnya orang Arab Quraisy tersebut, bukannya kepandaian rezeki, tapi Allah yang bagi peluang. Ini Allah cerita, ila fihim, kebiasaannya mereka itu rihlah. Rihlah ini berpergian, safar. Kalau safar itu dia pergi lama-lama, safar, lama-lama. Kalau rihlah ini pergi dengan membawa beg-beg pergi untuk berdagang. Rihlah rihlatasyita, pada musim sejuk. Pada musim sejuk, riwayat mengatakan pada musim sejuk dia pergi di bahagian selatan, yakni Yaman. Sejuk dia pergi berniaga di Yaman. Dia ambil baju-baju, dia ambil kain kapal, dia ambil buah-buahan di Yaman, ambil Yaman, bawa mari berdagang di Mekah balik. Dia buat macam tu, dia berniaga. Maka Allah bagi peluang dia pergi berniaga di Yaman. Ingat di Yaman inilah Abraha dulu nak runtuhkan Kaabah. Orang Yaman ini, kalau runtuh dia tak boleh berdagang, tapi dengan sebab Allah jaga, dia dibenarkan pergi berniaga di Yaman juga. Jadi cara mana? Allah yang bagi peluang. Nak ceritanya, Allah yang bagi rezeki ni, Allah yang bagi peluang berniaga. Macam kita pun dapat kerja kerajaan, dapat kerja swasta, dapat perniagaan yang besar, pergi ke luar negara. Sebenarnya Allah bagi peluang. Kita jangan pandai-pandai kita mengatakan hasil kecekapan kita, hasil kepandaian kita. Nak cerita di sini, Allah bagi contoh ayat ini, Allah yang bagi peluang kepada orang Arab Quraisy supaya pergi berniaga di Yaman pada musim sejuk. Kena ingat. Pasal segala rezeki kita daripada Allah. Ini Allah cerita. Lepas itu, ila fihim rahlatasyita'i was-sayf, dan musim panas di negeri Syam. Di negeri Syam, di bahagian utara dia, di bahagian utara Mekah. Maka dua-dua negeri inilah
orang Mekah akan berulang alik dengan kabilah-kabilah dia, bawa unta dia pergi berniaga, musim panas pergi ke Syam, bila bertiba musim sejuk dia pergi berniaga di Yaman. Di perniaga di Yaman, maka berulang dan mereka lalu ikut bukit-bukit, lalu ikut gunung-gunung, lalu kepada pasir, saat tak ada satu pun kekacauan daripada penjahat-penjahat atau perompak-perompak yang merompak hasil-hasil perdagangan mereka. Pasal apa? Allah jaga. Aman. Allah amankan. Nak cerita di sini, bahagia seseorang kita ini, tujuan kita hidup ini, ada dua perkara je. Yang pertama, kita ada hajat. Kita nak sesuatu untuk keluarga kita bahagia, makan, minum, pakaian, kereta. Kita nak benda tu. Ada hajat. Maka hajat Allah dah kabulkan untuk orang Arab. Kita bersama. Bila kita ada hajat, yang kedua, hajat apa lagi? Hajat keselamatan, keamanan. Apa guna kita kaya banyak duit, makan mewah, kereta besar, tiap-tiap malam pencuri perompak datang rumah kita, curi kereta kita, ketuk kepala kita. Tak ada guna. Maka atas perkara itu, dua perkara bahagia ialah keperluan makan, minum, kemewahan kita pun ada, keperluan diri kita, dan juga keselamatan pun ada juga. Dua perkara itulah barulah kebahagiaan. Kebahagiaan ialah keperluan kita dan juga keamanan kita, baru kita bahagia. Jadi ini merupakan nikmat Allah. Bahagia. Jadi di sini kebahagiaan merupakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni keperluan harian kita dan keamanan. Jadi Allah bagi kepada orang Arab Quraisy kebahagiaan ini, yakni dari segi keamanan dan dari segi keperluan makan minum kemewahan dia, Allah bagi. Kenapa Allah bagi? Kerana dia ada ada rumah Allah di tempat kawasan mereka tinggal. Jadi Allah wujudkan perasaan kasih sayang di kalangan jiran-jiran mereka. Kasih sayang. Sebab itu kita ini kasih sayang daripada Allah kepada kawan-kawan kita. Bila kita taat dengan Allah, ikut arahan Allah, duduk dalam majlis ilmu, laksanakan semua, segerakan suruhan Allah, segera tinggalkan larangan Allah, maka insya-Allah Allah akan campakkan perasaan-perasaan seperti mana Allah campakkan kepada orang yang Allah nak campakkan, orang yang jaga syariah, yang ni syiar kota Mekah tersebut. Maka dua perkara tersebut. Maka di sini tuan-tuan puan-puan yang muliakan Allah, dah kita nampak dah segala hajat, iaitu keperluan makan, minum, kemewahan keluarga tadi, dan juga segala masalah takut-takut perompak datang ke. Maka bila nak cerita ini, Allah ceritanya, hajat kamu aku bagi, masalah kamu aku selesaikan. Sebab tu dalam Al-Fatihah ada ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai Allah, kamu jaga aku, kamu urus takbirkan semua diri aku ni. Kita bersyukur, kita memuji Allah. Kenapa? Pasal Allah cipta kita, Allah jaga kita, Allah urus takbir kita. Kita sedar. Sama dengan ayat ini. Allah nak cerita perkara ini, aku yang bagi kepada orang Arab Quraisy ini. Dalam surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Sebut nama Allah, kita bersyukur dengan Allah, kita memuji Allah. Kenapa? Allah jaga kita, Allah buat kita, Allah cipta kita. Di hari akhir nanti kita akan pergi menemui Allah balik. Maka disebabkan kita kenal Allah, maka kita pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja Allah aku beribadat. Hanya kepadamu saja Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Jadi di sini Allah kata, dah tahu dah aku yang bagi rezeki kamu. Aku yang bagi keselamatan kepada kamu. Masalah kamu aku jaga. Hajat kamu aku kabulkan. Kenapa kamu nak minta bergantung dengan yang lain lagi? Allah kata, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka adalah mereka sembah Rabbah, Tuhan penjaga tadi, hadza, iaitu Tuhan punya al-bait, Tuhan punya Kaabah ini. Wahai hamba, memandangkan kamu duduk di Kaabah, kamu jaga Kaabah, maka sekarang kamu boleh berniaga di Syam, kamu boleh berniaga di Yaman, aku bagi rezeki dengan kamu,
itu aku kabulkan hajat kamu. Kamu nak mewah, aku bagi hajat kamu. Dan aku bagi selamat kamu. Aku selesaikan masalah-masalah orang nak serang kamu, orang nak ambil harta kamu. Aku jaga benda tersebut. Hajat kamu aku kabulkan. Masalah kamu aku jagakan. Maka wahai orang Arab Quraisy, ingatlah ke aku. Faliya'budu, maka sembahlah aku, serulah aku, minta tolong aku, ikut arahan aku, jangan syirik dengan aku. Pasal akulah tuan punya milik Kaabah ini. Nak cerita di sini untuk ibrah kita hari-hari dalam kehidupan kita ini, kita nak beramal dengan ayat ini, tuan-tuan puan. Satu, kita kena zahir hati kita, segala rezeki kita, segala kemewahan kita, segala makan minum kita, segala orang yang baik dengan kita, Allah yang buat. Segala masalah penyakit kita, segala masalah apa musibah-musibah yang bakal menimpa kita, Allah juga jaga. Kena minta dengan Allah juga untuk selesaikan masalah tersebut. Sebab tu kita ada zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir nak tidur. Semua sekali nak bergantung dengan Allah daripada segala musibah, segala masalah. Nak minta dengan Allah daripada segala hajat-hajat kita. Maka ada hajat, ada masalah, minta dengan Allah. Sebab itu Allah ajar kita untuk berzikir sebagaimana amalan oleh Nabi-Nabi dan sahabat. Sebab itu kita amalkan zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat dan zikir nak tidur. Maka kenapa tujuan dia? Faliya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah aku, serulah aku wahai hamba. Jangan kamu lupa aku yang bagi kepada kamu segala-gala tersebut. Maka dalam kehidupan kita seharian, ingat, masalah kita Allah selesaikan, hajat kita Allah kabulkan. Kenapa kita bakhil sangat nak infak ke jalan Allah? Kenapa kita kedekut sangat tenaga kita nak berjuang ke jalan Allah? Kenapa kita sayang sangat masa kita nak duduk dalam majlis-majlis ilmu yang nak mendengar kata-kata Allah? Tengok betapa zalimnya manusia. Allah bagi Quran dengan kita, yang diturun pada Nabi kita, untuk kita semua, untuk kita dengar kata-kata Allah. Tetapi sanggup, zalim, kedekut, bakhil manusia, tak nak mendengar kata-kata Allah. Tengok sejauh mana zalimnya manusia kepada dirinya sendiri, tenggelam, terlupa jasa Allah yang maha besar sekali kepada kita, tuan-tuan puan. Maka bila kita beramal dengan ayat ini, timbul rasa takut. Masya Allah, aku leka sebelum ini. Aku tak nak belajar Al-Quran. Aku tak nak duduk dalam majlis-majlis bertadabbur Al-Quran. Tak nak dengar kata-kata Allah. Tak nak ikut suruhan Allah. Tak nak tinggalkan larangan Allah. Betapa zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita zalim tu, kita pun segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keampunan daripada dosa-dosa lampau kita, lalai leka dengan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga istighfar untuk masa kemudian hari kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Faliya'budu rabb hadzal bait. Maka adalah mereka sembah Tuhan yang menjaga ini, Tuhan Kaabah ini. Boleh Allah pun dah, bila Allah cerita kenapa Allah suruh sembah dia, kenapa Allah suruh ikut arahan dia, ayat seterusnya, allazi at'amahum min ju'. Allazi, yang dia yang memberi, at'amahum, memberi mereka makan, min ju', untuk menghilangkan kelaparan. Cerita di sini, kita lapar, Allah yang mengenyangkan kita. Kita lapar, kita mampu makan biskut, kita mampu minum air kopi 434 ini, Allah yang bagi. Dah, Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan. Salah seorang daripada kita ini sanggup buat air. Dia pun buat air kopi. Dah, kena masak air, kena beli gula, sediakan air, basuh gelas lagi. Itu merupakan pengorbanan. Allah yang gerak dia. Kenapa Allah gerak dia?
Allah sayang dengan dia, Allah nak beri pahala dengan dia. Kalau kita betul-betul beriman dengan ayat ini, kita berebut nak buat servis ni. Kita berebut nak berkhidmat. Berkhidmat jalan Allah. Tapi kita tak sedar. Kita tak sedar ini gerak-gerik Allah. Tak sedar Allah bagi paling besar. Sebab itu kita rasa malas nak berkhidmat untuk jalan Allah sebenarnya. Di sini Allah kata, Allazi at'amahum min ju', aku yang memberi mereka, bila mereka lapar, aku yang beri mereka makan. Dalam konsep kita sekarang ini, Allah nak ceritanya, Allah yang bagi rezeki kita bukannya daripada orang-orang yang lain lagi. Kita kena minum lah. Kita kena minum air dulu. Bila kita minum air, dapat pahala kepada orang yang buat air. InsyaAllah dapat sekali ya. Bismillah. Pasal surah pendek, kena melengah masa lah. Maka kita kena ingat sini, maka Allah cerita direct Allah cerita Allah yang bagi makan. Maknanya, kita kena hadir dalam diri kita, makan, minum, gaji kita, bisnes kita, Allah yang tentukan, cuma asbab sahaja. Sebab itu kita jangan terkesan dengan manusia. Bila kita dapat rezeki, berdoa dengan Allah, mengucapkan kesyukuran, alhamdulillah, rezeki ada daripada Allah. Maka bila ada keperluan Allah yang lain, jalan Allah yang lain, kita sumbangkan, infakkan sikit kepada jalan Allah, maka itu besar pahala dia. Maka salah satu ciri syurga yang kita belajar ini ialah orang yang berinfak. Sama ada ketika susah ataupun senang, kita kena infak harta kita jalan Allah. Itu ciri-ciri ahli-ahli syurga. Allazi atamahum min ju', maka itu kelaparan. Lepas tu wa amanahum, dan dia mengamankan mereka min khauf, daripada ketakutan. Tadi dia bagi rezeki, dia bagi makan, dia bagi kemewahan. Yang kedua, Allah jaga kita dari segi keselamatan kita, mengamankan kita daripada ketakutan. Maka setiap malam kita boleh tidur lena. Katalah ini untuk ditujukan khusus untuk orang Arab Quraisy, pasal dia berrihlah ke negeri Yaman dan ke negeri Syam, tidak ada gangguan di tengah-tengah jalan. Tapi untuk kita, ibrah yang kita boleh ambil di sini ialah bila kita beramal, yakni kita taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi akidah, jelas akidah seperti mana tidak mensyirikkan Allah, yakni akidah tauhid. Dan yang kedua, amalan-amalan kita mengikuti amalan sunnah, yakni amalan-amalan Nabi dan sahabat. Maka di sini insya-Allah Allah akan jauhi kita daripada ketakutan tadi, aman daripada sebarang ketakutan tadi. Nak tidur malam, kita baca zikir pagi, kita baca zikir malam, zikir petang, zikir nak tidurlah. InsyaAllah Allah akan jaga kita daripada sebarang ancaman, sebarang kejahatan, daripada ketakutan yang akan timbul di malam hari tersebut. Tapi kita tak nak buat benda ni. Kenapa? Pasal kita tak yakin dengan ayat Al-Quran, dengan 3 kur, dengan ayat kursi, dengan berbagai-bagai bentuk zikir yang Nabi ajar. Tak yakin. Sebab tu kita lagi cenderung kepada perkara-perkara lain. Berusaha mencari ilmu pagar rumah. Cari baca ayat-ayat ke, ayat tak kisahlah, ayat Quran ke, mentera jampi ke, pergi ambil air tawar, bawa air balik rumah, siram di pintu pagar. Kalau ada 2 pagar, 2 pintu pagar, dan 4 penjuru rumah, dan 4 penjuru pagar, dan dibaca berbagai-bagai ayat kononnya. Sebelum siram tu baca ayat kursi, baca Fatihah, baca Yasin, berbagai-bagai. Sedangkan yang sunnah, nak tidur malam, baca ayat kursi, baca 3 kul, dah. Apa lagi? Baca surah Al-Mulk, baca zikir Fatimah, ambil air wuduk, sebelum tu ambil air wuduk, tidur. Seolah-olah kita satu selimut dengan malaikat. Tetapi tak nak yang ni. Kita sanggup berusaha pergi ke guru-guru
Hutan mana pergi Kuala Selangor, Tanjung Karang pergi cari ilmu, pagar rumah. Pergi jumpa guru, rumah saya ni sibuk musim curi, tolong pagar rumah. Maka dia pun buat perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara karuk-maruk. Sedangkan perkara yang jelas, akidah yang jelas, amal yang jelas, telah Nabi gariskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kita malas nak ikut perkara-perkara ini. Maka di sini nak cerita di sini, dicerita di sini, jawapannya kita leka dengan dunia, kita tak nampak perkara akhirat. Jadi bila kita tak mengambil pengajaran yang di sini, Allah suruh hanya minta dengan dia saja, ada hajat, ada masalah, minta dengan dia saja, maka kita pun hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setiap amalan kita mengikuti tauhid dan mengikuti sunnah tadi. Dua perkara ini menandakan kita telah betul-betul mengikuti adanya hari akhirat, dan kita zuhud kepada dunia, tidak meninggalkan perkara-perkara akhirat. Walaupun diberi dengan kemewahan dunia, diberi nikmat yang hebat macam mana pun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita diuji dengan berbagai-bagai musibah, kita sabar dan kita berdoa dengan Allah, dua perkara tersebut, maka ini ketandaan Allah nak beri pahala dengan kita. Macam tuan muda kita ditimpa musibah, anak dia kereta berlanggar dengan motor, Allah nak bagi pahala dengan dia. Bila musibah, sebenarnya Allah nak bagi pahala dengan kita. Di samping nak cuci dosa-dosa lama, Allah nak bagi pahala dengan syarat kita bersabar. Itu pahala sabar. Pahala sabar ialah pahala yang Allah nak bagi kepada insan pilihan dia. Orang yang sabar, diberi musibah, kita bersabar, maka pahala sabar itu sebenarnya yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan melenting, kita bersabar tadi. Jadi ada dua perkara tadi, itu ketandaan kita tidak menyintai dunia secara hulu, secara berlebihan. Jadi kesimpulan, sebelum kesimpulan kita minum dulu. Lagi 2 minit cukup masuk. Bismillah. Kesimpulan daripada surah Quraisy, surah yang membincangkan tazhid minan dunia, iaitu surah yang berkembang dengan surah Al-Fil, iaitu segala nikmat-nikmat. Allah cerita segala nikmat tersebut aku yang bagi, aku yang jaga, maka hendaklah kembali kepada aku, hendaklah ada masalah rujuk dengan aku saja. Itu maka pengajaran untuk orang penduduk Mekah, kerana mereka Allah jaga mereka, pasal mereka berdamping dengan rumah Allah. Rumah Allah itu Baitullah ada di Mekah. Maka sebelum ini orang Mekah ini jahil, orang Mekah ini menyembah berhala. Tapi Allah utuskan Nabi untuk memperbetulkan akidah mereka, untuk memperbetulkan amalan-amalan mereka. Maka ketika itu, wahai orang Quraisy, sekarang aku dah utuskan Nabi di kalangan kamu. Nabi tersebut membawa kitab, dan Nabi tersebut baca kitab-kitab kami, memperkenalkan kami, yang memperkenalkan akidah jelas. Ada hajat minta dengan kami, ada masalah bagi tahu kepada kami, dan amalan-amalan kamu kena ikut amalan-amalan yang Nabi kamu buat. Ada akidah, ada syariat, maka ikutilah wahai hamba. Ini tujuan dia. Maka Allah cerita, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi untuk belajar memahami Al-Quran. Maka kesan daripada Allah buat perkara ini kepada penduduk Mekah, maka mereka engkar, mereka zalim, tetapi Allah musnahkan cuma lebih kurang lebih 70 orang dalam perang Badar. Allah matikan golongan pemuka-pemuka. Golongan ketua-ketua gangster ini Allah matikan kurang lebih 70 orang. Yang lain semua sekali berbondong-bondong masuk Islam, dan Allah naikkan darjat pada orang Arab ini ke darjat yang paling tinggi, malah lebih tinggi lagi daripada orang yang bertamadun daripada Rom dan daripada Parsi. Itu hebatnya. Kenapa hebat? Pasal mereka mengikuti Al-Quran. Mereka mendengar Nabi bertadabbur Al-Quran.
Tiap-tiap hari mereka mendengar ayat-ayat yang Nabi baca. 5 ayat sehari dengar, beramal dengan ayat tersebut. Maka bila mendengar Al-Quran, ikut Al-Quran, maka Allah akan naikkan darjat mereka. Allah tak hancurkan mereka sebagaimana Allah hancurkan Ashabul Fil, tentera bergajah tadi. Ini Allah matikan 70 orang, yang lain semua masuk Islam semua sekali. Kenapa? Allah naikkan darjat dia. Apa pengajaran untuk kita pula? Tadi pengajaran untuk orang Arab. Pengajaran untuk kita pula, kita sebagai belajar surah Quraisy, belajar surah Al-Fil, ialah kita belajar Al-Quran, belajar perkara-perkara tauhid, mengambil perkara-perkara tauhid. Yang ni Allah nak ceritakan, aku buat kamu, aku jaga kamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi bila kamu kenal aku buat kamu, aku jaga kamu, aku urus tabir kamu. Bila kau matikan pasti datang menemui aku, apa kamu nak buat? Minta dengan aku, ibadat ke aku, minta tolong aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalimah tauhid. Maka ingat kembali dengan Allah saja yang segala-galanya. Maka kita belajar tauhid pada Al-Quran, mengambil perkara-perkara tersebut, maka kita kena mengambil perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran, yakni perkara-perkara mengenai Allah yang ceritakan tadi. Maka bila kita belajar perkara-perkara ini, timbul rasa zuhud kepada dunia ini. Bila bertembung di antara perkara akhirat dengan perkara dunia, bila kita pegang betul-betul arahan Allah ini, maka kita mengurangkan kepentingan dunia, ataupun kita menggunakan dunia ini untuk pergi ke hari akhirat. Kita berebut cuci EQS kita. Kita berebut nak buat air untuk orang-orang yang minum di EQS. Berebut nak infak duit dan tabung EQS kita. Pasal itu mengurangkan dunia, dengan harap nak pergi ke hari akhirat dapat paling besar bila kita pergi menemui Allah nanti. Maka di sini nak ceritanya, bila kita bertadabbur ayat, yang pertama dari segi akidah kita. Dari segi akidah kita benar-benar akidah tauhid. Yang kedua, dari segi amalan kita, benar-benar amalan kita daripada amalan-amalan sunnah Nabi dan sahabat. Dan yang ketiga, kita tidak terpedaya dengan penipuan dunia, kerana kita pegang segala kemewahan kita untuk kita bersyukur, segala ujian musibah yang menimpa kita untuk kita bersabar. Allah nak pilih golongan mana yang bersyukur bila diberi nikmat, dan golongan mana yang bersabar bila aku ditimpa musibah. Jadi bila capai dua perkara ini, itulah orang yang terbaik yang Allah nak pilih kita, nak letak dalam syurga dia, tuan-tuan, puan-puan. Masya Allah, syurga ini tempat yang indah. Tak payah penat, tak payah letih, tak payah kita buat apa-apa syurga. Duduk enjoy, duduk siang malam, hanya dia tak ada malam, siang malam tersasul. Sepanjang masa kita duduk dalam keadaan mengembirakan. Kita hari-hari di atas takhta kerajaan. Duduk bersanding dengan isteri kita, dengan bidadari-bidadari. Duduk bergembira saja. Duduk bergembira, menikmati hasil daripada kita jaga masa hidup di dunia, tidak terpengaruh dengan dunia, yakni daripada bisikan-bisikan syaitan. Secara kesimpulan, kita nak yakin dengan adanya hari akhirat, maka kita pun berikhtiar nak pergi ke akhirat dengan cara ikut segala Al-Quran, ikut segala hadis-hadis yang sahih untuk amalan-amalan kita. Dapat dua perkara ini, jaga hubungan dengan Allah, yakni kita jangan jadikan diri kita ini Allah murka dengan cara ikut surah dia, tinggal larangan dia. Dan yang kedua, jaga hubungan kita dengan kawan-kawan kita, yakni berusaha menjadikan diri kita ini menjadi manfaat kepada orang lain. Itu jaga hubungan dengan sesama manusia, berusaha untuk menjadikan diri kita ini ada sumber manfaat kepada orang-orang yang lain. Pasal apa? Manfaat tu nak pergi bawa pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula.
Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.